Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pensyarah kami, Dr. Muhammad Kamil bin Ahmad. Hari ini kami akan membuat petangan tentang penolakan dalam ilmu bahasa Inggeris dalam masyarakat hari ini. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 8 orang. Saya, Nur Ahmad Daniel, Aisyah Humairah, Nur Zulaika, Ida Sofia, Alia Akasha, Muhammad Lasaminuddin, Nur Adana dan juga Nur Fatihah. Okay, isi kandungan untuk pembentangkan kami dibahagikan melalui pendahuluan yang akan dibentangkan oleh Nur Adana, abstrak akan dibentangkan oleh Alia Akasha, kaedah kajian akan dibentangkan oleh Ida Sofia. Hasil kajian terdapat 6 jenis graf. 2 permulaan akan dibentangkan oleh Aisyah Humairah, dan kemudiannya 2 lagi graf akan dibentangkan oleh Nur Zulaika, dan 2 graf terakhir akan dibentangkan oleh Muhammad Lasaminuddin. Pandangan mengenai subjek bahasa Inggeris akan dibentangkan oleh saya sendiri, dan kesimpulan akan dibentangkan oleh Nur Fatihah. Abstrak daripada kajian ini ialah kepentingan penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantaraan, tetapi bahasa Melayu tetap menjadi bahasa kebangsaan Indonesia. Selain itu, penggunaan bahasa Inggeris dalam kalangan masyarakat tidak mengira golongan umur kerana menjadi keperluan bagi belajar bahasa Inggeris bagi keperluan seharian seperti pekerjaan, pelajaran dan berkomunikasi dengan warga negara lain. Seterusnya, bahasa global ini digunakan dengan meluas dan perlu dikuasai bagi bahasa pengantaraan yang digunakan di seluruh negara. Akhir sekali, segelintir masyarakat tidak dapat menguasai bahasa berkomunikasi dari segi lisan dan bertulis dalam bahasa Inggeris, tetapi tidak menghadapi masalah untuk membuat rujukan, mendapat arahan dan mengendalikan peralatan yang menggunakan arahan dalam bahasa Inggeris, menikmati hiburan seperti filem, permainan atas talian, menonton drama dan sebagainya. Bahasa Inggeris merupakan bahasa dominan bagi negara United Kingdom dan Amerika Syarikat yang juga merupakan bahasa pertuturan rasmi negara tersebut. Bahasa Inggeris bukan sahaja digunakan sebagai bahasa ekonomi antarabangsa, malah merupakan bahasa bagi penanda arah teknologi di kebanyakan negara yang sangat kompetitif dan dapat berdaya saing. Ianya membentuk persekitaran yang lebih liberal dalam setiap penggunaan dan sumber menurut Yahya 2018. Bahasa Inggeris digunakan secara meluas dan perlu dikuasai terutamanya golongan pelajar yang melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti. Selain itu, penggunaan bahasa Inggeris dapat memperolehi kelebihan menguasai 2 bahasa yang menjadi rebutan di alam pekerjaan kerana ia mempunyai keyakinan untuk berkomunikasi dengan menggunakan tata bahasa yang tepat. Justru itu, kumpulan kami telah menjalankan kajian tentang subjek bahasa Inggeris dan membuat beberapa analisis dan menilai sejauh manakah pandangan masyarakat terhadap subjek bahasa Inggeris ini. Bagi kaedah kajian pula, kajian ini mengenal pasti tahap penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Seterusnya, meneliti bagaimana tahap penggunaan bahasa Inggeris dalam kehidupan harian yang mempengaruhi penguasaan terhadap bahasa tersebut. Kaedah yang digunakan untuk mengkaji selidik golongan masyarakat yang mementingkan penggunaan bahasa Inggeris dalam kehidupan harian adalah dengan menggunakan kaedah kajian deskriptif. Tahap kaedah deskriptif terbahagi kepada 7 tahap, iaitu pengenalpastian dan penyempitan masalah, pembangunan dan pembinaan instrumen, observasi dan rakaman data, pengkategorian maklumat, analisis, cadangan dan akhirnya kesimpulan. Okey, saya Aisyah Humairah. Saya akan mengambil alih bagi slide ini. So, pada slide ini adalah analisis data soal sidik bagi kepentingan kegunaan bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian. Dan kita dapat lihat dalam slide itu terdapat satu graf bar yang di mana 77.5 responden berkata ya, manakala 22.5% berkatakan tidak. Hal ini adalah kerana bagi golongan pelajar,
bahasa Inggeris digunakan dalam kehidupan seharian mereka kerana ia amat penting bagi meneruskan pembelajaran mereka. Manakala sebahagian daripada responden berpendapat bahawa bahasa Inggeris tidak digunakan kebanyakannya terdiri daripada golongan orang tua. Dan itu saja. Next slide. Okey. Di slide ini adalah analisis data soal sidik bagi kepentingan kegunaan bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian bagi pelajar universiti. Kita dapat lihat dalam graf bar di slide tersebut terdapat 92.5% responden berkatakan ya, manakala 7.5% responden berkatakan tidak. Hal ini boleh dikaitkan dengan kepentingan bahasa Inggeris kepada para pelajar. Contohnya, penggunaan bahasa Inggeris ketika berkomunikasi, pembentangan dan aktiviti rasmi di universiti. Manakala yang berkatakan tidak tadi adalah kerana sesetengah universiti penggunaan bahasa Inggeris tidak menjadi keutamaan bagi mereka. So, itu saja. Saya beralih kepada next slide. Seterusnya, analisis data soal selidik kepentingan bahasa Inggeris di institusi pengajian yang berbeza. Seramai 13.6% responden institusi pengajian bersetuju pengambilan kursus bahasa Inggeris menjadi satu kepentingan kepada mereka. Contohnya, seperti institusi pengajian UiTM Puncak Alam. Namun, seramai 4.5% responden dari berbagai universiti bersetuju bahawa pengambilan kursus bahasa Inggeris tidak menjadi satu kepentingan. Bahasa Inggeris penting bagi kesemua institusi tetapi tidak menjadi keutamaan bagi beberapa institusi pengajian kerana terdapat juga institusi pengajian tinggi menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan di tempat pembelajaran mereka. Untuk slide seterusnya, saya Nur Zulaikha binti Babakuddin akan membentangkan iaitu analisis data soal selidik tentang kepentingan pelajar universiti mengambil kursus bahasa Inggeris. Terdapat 92.5% yang bersetuju untuk kursus bahasa Inggeris diambil oleh setiap pelajar dalam universiti. Ini kerana bersesuaian dengan peredaran masa kini yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Kebanyakan universiti menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi dalam pembelajaran untuk memantapkan bahasa Inggeris dan memudahkan proses pembelajaran kursus lain. Manakala 7.5% bersetuju untuk tidak mengambil kursus bahasa Inggeris di kalangan pelajar universiti kerana terdapat segelintir masyarakat yang tidak bersetuju dengan menggunakan bahasa Inggeris sebagai kepentingan dalam setiap kursus kerana beranggapan bahasa Inggeris tidak menjadi bahasa perantaraan dalam komunikasi dalam pembelajaran harian. Okey, ini adalah analisis data soal sidik tentang masyarakat perlu mengutamakan bahasa Inggeris. Seramai 52.5% responden bersetuju bahawa masyarakat kini perlu mengutamakan bahasa Inggeris kerana menjadi bahasa kedua di negara kita dan bahasa penghantar dalam kehidupan seharian dan sama ada bagi pekerjaan ataupun pembelajaran. Seramai 4.75% responden tidak bersetuju bahawa masyarakat kini perlu mengutamakan bahasa Inggeris kerana kemungkinan responden tidak menggunakan bahasa Inggeris ketika komunikasi ataupun dalam kehidupan harian mereka. Next, ini adalah analisis data soal sidik tentang tahap minat individu terhadap bahasa Inggeris. Responden ini terdiri daripada 39 orang responden. Sebanyak satu orang responden iaitu 2.6% sangat tidak berminat terhadap bahasa Inggeris kerana responden kurang membaca ataupun menulis dalam bahasa Inggeris. Second, sebanyak 30 orang responden iaitu 7.7% tidak berminat terhadap bahasa Inggeris kerana responden berpendapat bahawa bahasa Inggeris adalah bahasa tidak penting dalam kehidupan seharian mereka. Ketiga adalah seramai 10 orang responden iaitu 25.6% iaitu neutral terhadap bahasa Inggeris. Empat adalah sebanyak
20 orang responden iaitu 51.3% berminat terhadap bahasa Inggeris kerana responden berpendapat bahawa bahasa Inggeris memudahkan responden untuk berkomunikasi dengan orang luar. Yang terakhir adalah sebanyak 5 orang responden iaitu 12.8% sangat berminat terhadap bahasa Inggeris. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang pandangan tentang kepentingan bahasa Inggeris. Okey, berdasarkan graf yang telah diambil, terbuktilah bahawa penggunaan bahasa Inggeris ini sangat penting dalam kehidupan harian, tidak mengira golongan umur. Jadi terdapat beberapa langkah yang boleh diambil untuk memartabatkan lagi penggunaan bahasa Inggeris dalam kehidupan harian. Antaranya, golongan ibu bapa boleh menjadi suri tauladan ataupun role model kepada anak-anak mereka. Ini akan membuatkan anak-anak lebih tidak lagi asing dengan penggunaan bahasa Inggeris dalam kehidupan harian mereka. Seterusnya, pihak sekolah. Pihak sekolah juga boleh menguatkan lagi, memartabatkan lagi bahasa Inggeris dengan cara mengadakan minggu bahasa, di mana mewajibkan untuk setiap pelajar bertutur dalam bahasa Inggeris pada minggu itu. Perkara ini akan membuatkan para pelajar akan lebih mudah untuk bertutur dalam bahasa Inggeris. Selain itu, pihak kerajaan juga boleh mengadakan pelbagai jenis kempen untuk memartabatkan lagi bahasa Inggeris dengan bertujuan untuk menyuntik rasa kesedaran kepada masyarakat betapa pentingnya penggunaan bahasa Inggeris dalam kehidupan harian. Akhir sekali, golongan media massa. Golongan media massa boleh menyiarkan ataupun memaparkan iklan-iklan kepada penonton di mana betapa pentingnya penggunaan bahasa Inggeris supaya para penonton akan lebih mudah untuk mempelajari bahasa Inggeris disebabkan oleh kekerapan penggunaan seperti televisyen, telefon bimbit, laptop dan sebagainya. Jadi iklan-iklan ini akan lebih mudah disiarkan kepada mereka dan mereka akan lebih mudah untuk memahami dan juga mempelajari bahasa Inggeris dengan lebih mendalam. Assalamualaikum, nama saya Nur Fatihah binti Yaakob. Kesimpulannya daripada kajian yang telah kami lakukan, mendapati bahawa bahasa Inggeris amatlah penting, terutamanya dalam kalangan pelajar universiti. Selain itu, subjek bahasa Inggeris juga akan mempengaruhi kita dalam apa-apa jua bidang untuk kita berhadapan dengan masyarakat yang boleh bertutur atau fasih dalam bahasa Inggeris. Oleh itu, subjek ini perlulah dipelajari oleh setiap golongan supaya dapat memahami apa-apa jua yang disampaikan, terutamanya dalam pembelajaran yang disampaikan oleh guru, pensyarah, majikan dan masyarakat yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar.